Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, rahasia pembohongan Perikatan Nasional terbongkar. Kali ini, apabila didapati kantoi lagi pembangkang sebenarnya hanya cuba beri harapan kepada penyokong sendiri. Kabar angin kononnya Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ditumbangkan hanyalah satu percubaan pembangkang untuk memberikan harapan kepada penyokong mereka. Ahli Parlimen Bangi, Syed Redzan Johan berkata, pembangkang terpaksa menerima realiti bahawa mereka akan terus menjadi pembangkang sekurang-kurangnya untuk tempoh 4 tahun lagi sekiranya propaganda untuk mengubah kerajaan tidak dilakukan. Apabila ada harapan sedemikian, mungkin akan terus bekerja kuat untuk cuba menumbangkan kerajaan, memburukkan keadaan dan sebagainya, kata beliau. Tetapi apabila kita sudah tahu bahawa dalam 4 tahun ini memang terpaksa menjadi pembangkang, mungkin penyokong-penyokong pun tidak lagi mahu bersemangat seperti dahulu, katanya lagi. Wakil rakyat DAP itu berkata sedemikian dalam rancangan temu bual secara atas talian tak deskrip bertajuk Siapa Diktator malam tadi. Mengulas lanjut, Serizan berkata, cakap-cakap tentang perubahan kerajaan itu bukannya dari tahun ini sahaja. Malahan, ianya sudah berlaku sejak tahun lepas lagi. Bahkan beberapa puluh tarik telah pun diberikan. Yang menarik, ada kata bulan November, ada kata bulan Disember, ada kata bulan Mac, ada kata bulan Ogos, ada kata bulan November lagi, ada kata bulan Januari ini, dengan kata sehingga 18 Januari. Tapi sehingga ke hari ini, bertarik 24 hari bulan Januari, kerajaan ini belum tumbang lagi, bahkan makin lagi kuat. Jadi para penyokong-penyokong Perikatan Nasional Pembangkang sudah-sudahlah untuk terus mengharap perkara yang tak akan jatuh itu. Saya ingat lagi ura-ura itu sudah dimulakan sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri lagi. Ada yang kata Anwar Ibrahim tidak akan bertahan lebih daripada 3 bulan. Ada yang kata Anwar Ibrahim tidak akan bertahan lebih daripada 4 bulan. Tapi nampaknya Anwar Ibrahim dah menjadi Perdana Menteri lebih daripada setahun. Pada 30 Disember lalu, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi JECOM, Datuk Ismail Yusof, dilapor mendakwa adanya langkah Dubai timbul ketika percutian beberapa pemimpin pembangkang dan tokoh-tokoh daripada kerajaan di Dubai. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur pula kemudian mengesahkan wujud rancangan pembangkang menjatuhkan kerajaan mengikut proses dibenarkan perlembagaan. Sanusi yang juga Ketua Pengarah Perikatan Nasional PN mendakwa sudah mempunyai jumlah sokongan ahli parlimen mencukupi bagi membolehkan gabungan berkenan mengambil alih tampuk pemerintahan negara. Bagaimanapun, Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mengesahkan menerima laporan risikan berkaitan rancangan tersebut. Zaid menegaskan ia tidak memberi kesan sebaliknya Kerajaan Perpaduan kekal dengan sokongan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Pada 14 Januari lalu, beliau mencadangkan rang undang-undang RUU penggal tetap perlu digubal bagi memastikan sebuah kerajaan yang wujud sama ada menerusi parti yang dominan atau gabungan dikekalkan sehingga akhir penggal. Sementara itu, Anwar pula mengambil pendirian untuk tidak peduli tentang langkah Dubai dan menyifatkan ia tidak memberikan kesan kepada gerak kerja kerajaan untuk memastikan kebajikan rakyat terbela. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Mahathir, kata mereka. Projek mega untung kroni rugikan rakyat oleh Norman Razwan dipetik daripada Harapan Daily. Dasar-dasar yang diperkenalkan Mahathir hanya menguntungkan kroni dan keluarga berbanding bebannya ditanggung rakyat. Dasar penswastaan hanya menyebabkan rakyat sehingga hari ini menanggung kenaikan kadar tol, tarif elektrik dan air yang tinggi, bebanan hutang Perbadanan Tinggi Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dan lain-lain.
Dasar-dasar lain seperti peminggiran sektor pertanian dan penyuburan peranan orang tengah telah merugikan negara. Kita lihat projek-projek mega Mahathir yang bermasalah. Nombor 1, LRT Putra Kelana Jaya. Dengan 25 stesen sejauh 29 km, LRT Putra Kelana Jaya yang dibina telah diswastakan kepada United Engineers Malaysia UEM milik Halim Saad mulai beroperasi pada 1998. Projek ini telah bankrupt dan bailout diambil alih oleh prasarana milik kerajaan pada tahun 2002 dengan nilai RM5.3 bilion. Kedua, LRT 2 Star Ampang. Projek Mahathir ini telah diswastakan kepada KL Transit Group Aset 30% dan mula beroperasi 1996. LRT 2 telah jatuh bankrupt dan bailout oleh kerajaan pada 2002. Diambil alih oleh prasarana milik kerajaan dengan nilai RM3.3 bilion. Ketiga, KL Monorail. Projek monorail yang diswastakan kepada KL Infra Group telah diluluskan pada mesyuarat Kabinet Jun 1989. Kos yang dianggarkan sebanyak 143 juta ternyata jauh tersasar apabila menelan belanja sebanyak 1.18 bilion setelah projek tersebut siap dibina dan beroperasi pada tahun 2003. KL Monorail telah diselamatkan dan diambil alih oleh prasarana milik kerajaan pada 2007 dan dengan nilai RM882 juta ringgit. Keempat, Bas Intrakota. Intrakota telah mula beroperasi pada tahun 1998 dan diswastakan kepada DRB Highcom konon bagi menghapuskan imej bas mini yang buruk dan tidak berdisiplin. Projek ini namun bankrupt dan bailout dilaksanakan oleh kerajaan pada 2003 dengan diselamatkan juga oleh prasarana dengan nilai RM177 juta. Nombor 5, skandal Perwaja Steel. Mahathir mengakui secara terbuka pada tahun 2002 bahawa Perwaja kehilangan RM10 bilion semasa dialog dengan rakyat Malaysia di London. Jumlah kerugian telah meningkat kepada RM2.49 bilion daripada RM1 bilion apabila Eric Chia mengambil alih dan Perwaja telah dilumpuhkan oleh hutang tambahan berjumlah RM5.7 bilion. Nombor 6, Empangan Bakun. Semasa zaman Mahathir, terdapat pelbagai halangan berlaku sehingga projek ini diserahkan kepada kroninya Tan Sri Ting Pek King. Kerajaan terpaksa menyelamatkan projek Empangan Bakun daripada terus terbengkalai dan mengalami kerugian besar. Nombor 7, Proton. Proton memohon kerajaan RM1.5 bilion dengan alasan mahu menggunakan wang tersebut untuk membayar vendor. Kemudian, Proton telah diambil alih oleh kumpulan DRB Highcom milik jutawan Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari. Nombor 8, Forex. Skandal pasaran pertukaran asing atau Forex pada tahun 1990-an menjadi tanda tanya sehingga kini di mana perginya wang lebih RM30 bilion yang hilang begitu sahaja tanpa ada siapa yang bertanggungjawab. 9. Nombor 9. Malaysia Airlines atau MAS. Pada era 1990-an ini, Mahathir melalui Tun Daim Zainuddin bagi pihak kerajaan Malaysia mengarahkan Tajuddin Ramli membayar RM8 sesaham jauh melebihi harga pasaran ketika itu, iaitu RM3.50. Masih ingat
Tajuddin Ramli memberitahu Daim, memberi amaran kepadanya, "Don't say no to Prime Minister." Ini semua adalah sebahagian kecil daripada projek-projek Mahathir yang membebankan rakyat sehingga kini. Bayangkan beratus bilion ini jika diuruskan dengan baik, pasti rakyat akan mendapat nikmatnya. Sekian dulu untuk kali ini. Berita ini atau ulasan ini dipetik daripada Harapan Daily, ditulis oleh Norman Redzuan, bertarik Januari 2024-23. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.